Ya, risiko jangkitan COVID-19 itu adalah benar dan ianya boleh menjangkiti sesiapa sahaja di mana kita berada, khususnya bagi individu-individu yang mengabaikan pematuhan SOP. Agak menyedihkan apabila ramai sebenarnya yang masih lagi belum mempercayai apa situasi yang berlaku dan kita mengharapkan pendirian anda itu tidak disebarkan kepada yang lain kerana kita mengalami masalah yang lebih mega berbanding dengan pandangan peribadi anda itu sendiri. Dan kita mengharapkan juga ada peranan daripada belia itu sendiri kerana mereka juga akan menjadi pemimpin negara pada satu hari nanti. Dan kita bersama-sama dengan yang tidak asing lagi tentu bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, iaitu Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya dan juga Ikon Siswa Kepimpinan Negeri Johor, iaitu Lim San Shen. Apa khabar? Selamat pagi, Lim. Selamat pagi, salam sejahtera, salam muhibah dan salam Malaysia Prihatin saya ucapkan kepada RTM. Kita amat senang untuk mendapatkan input daripada seorang ikon belia kita dan mungkin untuk permulaan ini mungkin boleh kongsikan apa antara sifat ataupun karakteristik yang perlu ada pada dalam kalangan belia Malaysia dalam situasi semasa kita berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19 ini dan juga pasca pandemik nanti. Lim. Okey, baik. Saya ingin berikan definisi belia terlebih dahulu. Belia ditarifkan sebagai golongan yang berumur 15 hingga 30 tahun, iaitu sebagaimana pindaan yang dilakukan di Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia pada 2019. Dan belia ini adalah golongan yang cukup aktif dan mereka merupakan harapan dan tulang belakang negara. Dan saya ingin merujuk kepada dasar belia negara yang telah merangkakan 8 karakteristik utama bagi belia. Dan saya rasa belia pada era ini dan juga pasca pandemik ini, selepas negara dapat keluar dari belenggu COVID-19, belia perlulah pertama sekali beragama. Kerana agama adalah panduan kehidupan di mana mereka dapat berada di pangkal jalan yang betul, mereka dapat panduan dalam kehidupan dan juga mereka tidak akan membuat salah dengan ada ajaran agama yang kuat dan pegangan agama. Selain itu, saya tengok belia perlulah cenderung kepada teknologi, iaitu salah satu karakter dalam dasar belia negara juga. Kerana teknologi, kita tahu dunia ini sedang berubah dengan cepat dan juga berkembang dengan pesat. Maka belia perlulah biasakan diri dengan penggunaan gadget, teknologi maklumat, industri IR 4.0 dan juga macam-macam. Maka belia akan dapat meningkatkan kompetensi dan juga daya saing diri apabila mereka cenderung kepada teknologi dan mereka akan dapat advantage dalam pasaran kerja. Selain itu, belia perlu proaktif kerana kita perlu tahu untuk negara bagi keluar dari belenggu COVID-19, belia perlulah berganding bahu dengan rakan-rakan mereka yang berlatar belakang beza kaum dan juga beza agama. Kita semua satu Malaysia kena berusaha bekerja sama melandaikan lekuk COVID-19. Maka belia perlulah proaktif untuk mendekati dan juga menyantuni rakan-rakan mereka dari kaum lain, bangsa lain, agama lain, latar belakang lain supaya dapat mementingkan perpaduan negara dan juga menjadikan usaha kolektif untuk melawan pandemik ini. Belia juga perlu berilmu supaya dapat memanfaatkan ilmu mereka untuk menyumbang kepada kemajuan negara dan juga pembangunan lestari negara. Seterusnya, saya tengok belia perlulah cekap dalam menjalankan tugas mereka serta bertanggungjawab supaya mereka dapat menjalankan amanah mereka dengan cukup efisien dan cukup baik. Belia juga perlu berdikari semasa pasca pandemik kerana mereka perlu tahu trend sekarang adalah bekerja dari rumah. Bila bekerja dari rumah, kita perlulah bergantung pada diri sendiri lebih banyak dan kita boleh minta tunjuk ajar apabila perlukan dari rakan-rakan sekerja kan. So belia perlu berdikari dalam menjalankan tugasan yang diberikan dan juga menyiapkan tugasan tepat pada masa. Iaitu saya tengok pengurusan masa itu cukup penting. Selain itu, belia perlulah berani. Berani apa? Berani menghadapi cabaran dan juga mengorak langkah untuk menyelesaikan apa-apa masalah yang timbul kerana kita perlu ingat hendak seribu daya tak mau seribu dalih. Belia perlulah aktif dan juga bijak
kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan apa masalah dengan penggunaan ilmu mereka seperti yang saya sebut tadi. Dan akhir sekali saya tengok skill yang paling penting ialah beliau perlulah kreatif untuk mencari jalan keluar dalam apa-apa jua masalah yang dihadapi, dan juga kreatif untuk mencarikan idea untuk pembangunan negara. Itu saja. Ya, baik. Dan masa yang sama, Lim, kita mengharapkan juga dalam kalangan belia kita ini untuk lebih kental lagi selepas ini, sebab kata tu belajar untuk beradaptasi dengan situasi semasa dengan pantas. Itu yang berlaku sekarang ni, Lim. Tapi kalau kita lihat cabaran dahulu, anak muda kita bila kita kecil dahulu, waktu remaja, cabarannya adalah budaya barat, budaya berkaitan dengan sosial. Tapi sekarang adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19. Kita melalui cabaran yang sama, Lim. Jadi bagaimana agaknya masa depan belia itu sendiri yang lebih berinovatif, beradaptasi dengan pantas, lebih kental, berkarakteristik yang cemerlang dan sebagainya, yang perlu dilahirkan pada masa sekarang, yang perlu ada dalam diri belia sekarang, yang perlu ditanam sekarang ini, Lim? Terima kasih Cik Ani atas soalan tersebut. Saya ingin merujuk sekali lagi kepada 8 karakter utama dasar belia negara, di mana salah satu karakter utama ialah optimis tentang masa hadapan yang diselubungi kebimbangan. Ia tepat dengan situasi sekarang di mana kebimbangan di masa hadapan ialah uncertainty yang ditimbulkan sebab pandemik COVID-19. Dan pandemik ini bukanlah sekadar macam untuk jangka yang pendek saja, tapi dia akan untuk satu jangka masa yang agak panjang, contohnya mungkin sampai 2023 ke 2024 ke. Maka belia perlu ada sikap yang positif. Mereka perlu menjadikan pandemik ini seolah-olah ialah endemik, iaitu hidup dengan virus. Mereka perlu biasakan diri patuh SOP. Mereka perlu mainkan peranan daftar vaksin, galakkan undang daftar vaksin. Dan yang paling penting sekali, belia perlu membudayakan norma baru. Pada tahun lepas, saya ingat Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan program dan juga kempen pembudayaan norma baru, di mana Perdana Menteri telah menggalakkan semua rakyat untuk membudayakan norma baru untuk supaya kita dapat sesuaikan diri untuk hidup dengan wabak penyakit ini, dan juga buat yang terbaik supaya kita dapat keluar dari belenggu COVID-19 berdasarkan Pelan Pemilihan Negara yang ada 4 pasal dan juga 3 indikator. Okey, bagi mahasiswa, saya akan sebut dulu untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa, saya rasa kebanyakan dan keseluruhan telah menjalankan pembelajaran dalam talian PDPR, dan saya tengok pembelajaran ini sangat efisien juga, dan mahasiswa tidaklah sampai terkurung. Mereka hanya berlaku pertukaran mod pembelajaran. Sebab saya tengok dalam jangka masa yang panjang, in the long run, dengan merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Negara, Pendidikan Tinggi 2015 sampai 2025, lonjakan ke-9 iaitu pembelajaran dalam talian tahap global. Saya tengok ini adalah satu stepping stone ataupun persediaan bagi kerajaan dan juga mahasiswa untuk menyesuaikan diri, dan juga langkah persediaan untuk mengadakan global learning dalam talian apabila untuk buat masa sekarang dan juga selepas ini. Dan saya tengok PDPR ini sangat efisien kerana dia adalah satu ruang yang besar. Dia dapat melahirkan pelajar yang berdikari, bertanggungjawab menjalankan tugasan, dan juga dapat menyiapkan tugasan tanpa pengawasan ataupun tunjuk ajar daripada orang lain, sebab mereka dapat buat di rumah dan mereka akan lebih proaktif untuk bertanya soalan apabila mereka berjumpa dengan apa-apa kemusykilan ke dalam akademik mereka. Dan saya tengok PDPR ini juga satu langkah persediaan untuk mereka sebelum masuk ke alam universiti. Sebab dalam universiti, kebanyakan masa mereka akan belajar dengan sendiri, pembelajaran kendiri ataupun self-learning. Dan dengan adanya PDPR, mereka dapat bersiap siaga untuk menghadapi alam universiti dan juga alam kerjaya nanti. Dan PDPR ini juga lebih murah kerana yuran pengajian, kos asrama, buku teks, tambang pengangkutan, semua dapat dijimatkan sebab belajar di rumah kan. Belajar from the comfort of home. So dia sangat selesa dan juga dapat kondusif, belajar di rumah, dapat jumpa dengan ahli keluarga, dan pada masa yang sama dapat mengeratkan hubungan dengan ahli keluarga. Dan dia juga sangat jimat masa sebab dia tak perlu ulang alik dari sekolah ke rumah, ke kampus semua ni. Dan pelbagai kursus dan program dapat diikuti di dalam talian juga apabila mereka boleh mengambil kursus tersebut di luar waktu PDPR. Dan selain itu, bagi golongan belia, kerana belia ialah definisi umur ialah 15 sampai 30 tahun, maka bagi belia pula mereka dapat bekerja dari rumah ataupun work from home. Work from home ini sangat berkesan kerana
mereka dapat memainkan peranan untuk melandaikan lekuk sebab tidaklah crowd kan, gathering dekat office ke, so mereka dapat bekerja di rumah juga. Dan pada masa yang sama, yang penting mereka juga dapat mencari nafkah dan mencari rezeki mereka dan menjamin pendapatan untuk menjamin kelangsungan kehidupan pada masa yang sama walaupun bekerja dari rumah. Dan industri makanan akan berkembang pesat dan mereka juga dapat menjadi selebriti dalam talian sebab kita tengok COVID ni kan, banyak orang boleh buat siaran langsung di Facebook mereka, di social media mereka untuk menjual barang-barang seperti makanan laut, kuih-muih, nasi lemak, sambal untuk meningkatkan pendapatan dan juga menjamin kelangsungan kehidupan dan pada masa yang sama dapat memainkan peranan untuk melawan pandemik. So saya tengok beliau perlu kreatif lah dan juga melihat setiap cabaran sebagai satu turning point ataupun peluang untuk mereka menambah baik diri dan juga bersiap siaga untuk masa depan yang cukup uncertain. Kita tidak tahu kan apa akan berlaku. Berkaitan dengan apa yang Cik Lim sampaikan tadi itu, saya ingin menyentuh satu lagi aspek yang cukup penting, iaitu berkaitan isu pengangguran dalam kalangan belia. Dan kalau kita lihat juga situasi belia dahulu dengan kini, situasinya sangat jauh berbeza. Dan juga kalau kita boleh kongsikan, belia sekarang ini tidak perlu lagi bergantung kepada pekerjaan-pekerjaan yang konvensional. Sebaliknya, disebabkan limpahan digitalisasi yang berlaku pada ketika ini, persekitaran dan juga ruang peluang pekerjaan juga telah berubah. Jadi pandangan Cik Lim dalam hal ini untuk kita mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan belia dan bagaimana dalam zaman digital ini belia sebenarnya boleh mencipta peluang pekerjaan mereka sendiri dan juga boleh menjana pendapatan melalui dalam talian ini, Cik Lim. Okey, terbaik. Terima kasih Encik Munawar atas soalan tersebut yang diberikan kepada saya. Saya ingin menarik perhatian pada penonton RTM dan juga rakyat Malaysia kepada satu statistik. Malaysia telah meningkat kepada 4.5 kadar tertinggi yang dicatatkan sejak 1993, iaitu 4.1%. Dan belia pada masa kini, iaitu dalam masa pandemik ini, mereka juga boleh memanfaatkan berbagai platform dan juga berusaha. Saya ingin bagi satu quote, iaitu man jada wajada, siapa yang berusaha siapa akan dapat. Dan mereka bolehlah mencipta peluang pekerjaan sendiri dan juga menjana pendapatan. Saya berikan beberapa platform yang ada, contohnya seperti Global Online Workforce GLO dari Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, Skim Perantisan Nasional dan juga Portal dan Penjanaan KPT CAP dan juga Next Nurturing Expert Talent dan juga Protect, iaitu Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs. So dalam portal online, banyaklah portal yang ada dan juga laman sesama yang ada, biarpun di pihak kerajaan ataupun di pihak swasta. Maka boleh memanfaatkan platform ini dan juga mencari kerja dengan cepat. Bukan itu saja, saya tengok e-dagang juga menjadi satu trend pada masa kini, iaitu dikenali sebagai kedai dalam talian ataupun kedai klip. Dan e-dagang ini dia menjadikan transaksi dalam talian lebih mudah, di mana proses jual dan beli dapat dipermudahkan melalui platform online. Dan bagi e-dagang ini, dia tidak terhad lokasi dia. Dia boleh jual di mana, kepada sesiapa dan juga di mana-mana saja. Maka ia adalah perdagangan tanpa batasan. Dan dia tidak perlu ada kedai fizikal, maka dia boleh menjimatkan kos seperti apa? Kos sewa, kos utility, kos air dengan kos mengupah orang. Sebab kita boleh kerja dari rumah sendiri untuk startup, dan apabila bisnes kita dah mengembang, nanti kita boleh upah orang. Tapi dia tidak perlukan satu pasukan yang cukup ramai lah. Dan saya tengok online bisnes ini ataupun e-dagang, dia boleh buka dan beroperasi 24 jam dan waktu dia fleksibel. Penjual tu boleh respon pada pengguna yang ada soalan tentang produk mereka pada bila-bila masa saja. Boleh di rumah, di luar rumah, semasa dalam kereta ke. Okay. So dia dapat jimatkan masa pengguna juga, sebab pengguna dapat cari produk tu mengikut kategori dengan menggunakan filter dan juga sort. So mereka dapat carikan contoh berbanding harga, berbanding kualiti, berbanding review, contohnya berbanding penarifan bintang. Sebab dalam produk e-dagangan, mereka biasa akan memberikan bintang, iaitu penarifan bintang, contohnya 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang. So mereka dapat menilai produk itu adalah berkualiti atas
selanjutnya. Dan dia juga dapat menawarkan pelbagai jenis produk. Sebab kita biasa tengok di kedai fizikal, dia mungkin terhad, ruang dia terhad. Dan juga dia tidak menawarkan pelbagai banyak jenis barang. Dalam talian e-dagang, dia boleh menawarkan pelbagai jenis barang saja. Maka dia dapat mempelbagaikan pilihan untuk pengguna dan juga dapat memodelkan e-dagang ini, penjual dia, untuk menerokai pasaran global tanpa batasan. Dan urusan itu sangat selamat sebab dia semua direkod, boleh disemak dan diaudit balik apabila transaksi telah disiapkan menggunakan credit card ataupun transaksi touch and go, e-wallet semua ni. Begitu saja. Ya, baik. Jadi itu dia, diharapkan dengan saranan yang telah pun dikongsikan oleh Lim tadi, memberi input yang baik kepada para beli yang sedang menonton kita pada waktu ini. Kerana para beli sekarang ini bukan sahaja perlu beradaptasi dengan situasi yang ada, tetapi dalam masa yang sama menjadi seorang yang lebih berwibawa, boleh bersemangat, dan yang paling utama sekali dalam kita meningkatkan diri kita dari segi aspek pelbagai, tapi perlu juga kita merendahkan diri dan tunduk ke ranah untuk kita menjadi manusia yang lebih prihatin terhadap masyarakat yang lain, dan antaranya boleh jadilah program sukarelawan dan sebagainya untuk tempoh masa tengah pandemik COVID-19 ini. Apapun, kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Melaya dan juga merupakan ikon siswa Kepimpinan Negeri Johor, iaitu Lim San Shen bersama kita pada waktu ini. Terima kasih sekali lagi, Lim. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik.